warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa natawakkalu 'ala Allahi fi umurid dunya waddin. Salatan wa salaman ala rasulihil amin Sayyidina Muhammad khatamal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat bertemu kembali di rumah Allah yang mulia ini. Sementara kita menunggu salat Isya, kita hidupkan majlis kita sementara ini dengan muzakarah, dengan perkara yang berkaitan dengan sebagai tugas kepada kita umat Islam, terutamanya kaum lelaki, iaitu kita sama-sama menyahut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Salsilah qu anfusakum, rantaian daripada salsilah, daripada rantaian, semoga kita sama-sama menjaga diri kita dan juga keluarga kita daripada azab api neraka, yang mana pengawalnya adalah dari kalangan malaikat yang ditugaskan Allah, dari kalangan malaikat yang ghilazun syidad, yang sangat keras, lagi pula sangat bengis, untuk mengawal dan menyeksa orang-orang yang ada di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berfirman kepada umat Islam, terutamanya orang yang beriman, dengan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kamu dan jagalah keluarga kamu daripada azab api neraka. Malam ini salsilah qu anfusakum wa ahlikum nara akan membawa satu tajuk ataupun satu isu yang berkaitan dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi keutamaan dibelenggukan ataupun dipertanggungjawabkan ke atas ibu bapa, terutamanya ayah, kerana ayahlah yang menjadi ketua kepada keluarga, yang menjadi pemimpin kepada keluarga, maka iaitu ayah. Siapa ayah? Kita ni lah, kaum lelaki. Dan sekiranya ayahnya tiada, maka abang-abang sulung dari kalangan lelaki itu dipertanggungjawabkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjaga diri dan ahli, termasuk adik-adik dia, daripada azab api neraka. Sewaktu abang tiada, maka dipertanggungjawabkan Allah yang menjadi pemimpin terhadap rakyatnya,
iaitu bapa saudara. Nah, maka bapa saudara juga termasuk di dalam ayat yang Allah perintah supaya menjaga diri dan menjaga keluarga dan orang yang berada di bawah tanggungjawabnya daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana menjaga ini adalah suatu perkara yang sangat digalakkan. Sementara kita menunggu azab yang Allah menjaga daripada azab. Sementara kita akan diazab, maka lebih baik kita mengambil langkah berjaga-jaga. Sebab itu dalam satu riwayat syair ataupun pepatah Arab yang menyebut al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayah, berjaga-jaga itu lebih baik daripada mengubatinya. Maka daripada penyakit dunia pun kita kena jaga, apatah lagi daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala yang begitu pedih, yang dijaga oleh malaikat yang sangat bengis dan sangat tegas dan sangat keras. Mereka ini la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat ini sekali-kali tidak berbuat maksiat ataupun derhaka kepada Allah. Bahkan mereka yaf'aluna ma yu'marun, mereka selalu dan sentiasa berbuat segala apa yang diperintah dan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, sebagai teguran, sebagai pengajaran, sebagai nasihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempertanggungjawabkan kepada kita si ayah tadi. Kerana mereka lah yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, ditaklif dan dibebankan oleh Allah terhadap orang yang di bawah jagaan dia. Diri dia kena jaga, termasuk juga ahli keluarga dia. Iaitu satu pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi telah bersabda dalam satu hadisnya yang masyhur, iaitu daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli an-nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kenal Abi Hurairah ini, bukan nama dia lah Abi Hurairah. Dia adalah suatu gelaran yang digelarkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abdurrahman ibnu Sakhr. Abu Hurairah itu nama sebenarnya ialah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Sakhrin. Oleh kerana di rumahnya itu terlalu banyak kucing-kucing yang dibelanya. Terlalu banyak kucing-kucing yang dibelanya, maka sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengziarahinya, buka saja pintu, Nabi melihat terlalu banyak. Banyak kucing di dalam rumahnya. Ada yang keluar daripada jubah dia, keluar daripada baju keluar. Badang duk dalam keluar. Maka Nabi menggelarnya. Ya Aba Hurairah. Wahai bapa kucing. Bukan diri dia tu menyerupai kucing, tetapi dia seorang insan, seorang manusia yang bersifat belas kasihan kepada hayawan,
yang bernama kucing, lalu digelar oleh Nabi dengan Aba Hurairah. Dia di antara seorang sahabat Nabi yang begitu banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini Nabi menjelaskan bahawa dua golongan orang, dua golongan manusia yang akan menjadi penghuni neraka. Dua golongan ini perlu kita menjaga-jaga sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai abang, sebagai bapa saudara tadi. Perlu menjaga-jaga terhadap anak buah, terhadap anak-anak, terhadap isteri, terhadap adik-adik, terhadap anak-anak saudara, daripada perkara yang boleh membawa kita kalian menjadi golongan penghuni neraka. Wal'iyazabillah. Kita hari-hari duk minta, ya Allah, nas'aluka ridhak. Kita selalu minta keridaan Allah, rahmat Allah, wal jannah, dan kita minta hari-hari akan syurga. Minta redha Allah, minta rahmat daripada Allah, dan minta syurga daripada Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita selalu minta supaya Allah menjauhkan kemurkaannya, Allah menjauhkan kemurkaannya kepada kita dan menjauhkan api neraka. Dah kalaulah kita minta setiap hari, barangkali paling kurangnya 5 kali sehari, ataupun kalau kita tambah dengan solat sunat, dan kita tambah di belakang solat sunatnya dengan doa ini, maka kita minta syurga daripada Allah, dan kita minta jauh daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lalai daripada perkara yang seumpama ini. Kita lalai daripada perkara yang boleh membawa diri, membawa anak pinak menjadi penghuni neraka, wal'iyazabillah. Maka Abi Hurairah dalam hadisnya yang masyhur yang diriwayat oleh Imam Muslim ini, yaitu berkaitan dengan dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka, wal'iyazabillah. Mudah-mudahan bukan daripada diri kita dan bukan daripada orang-orang yang di bawah jagaan kita. Kerana kitalah akan menasihati mereka dengan hadis ini. Kitalah yang akan menjaga dan mengawas mereka, semoga tidak tergolong dari golongan orang-orang yang boleh membawa ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka. Yang mana hadis ini ertinya daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata ia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada dua golongan, sinfani min ahli nar, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka. Nabi berkata lagi, golongan ini tidak wujud pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zamannya tidak wujud golongan-golongan ini. Artinya golongan ini akan muncul di akhir zaman. Sudah muncul pada zaman kita. Kalau kita melihat, kalau kita meneliti pada pengertian yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengertian daripada hadis, sudah ada, sudah pun wujud insan-insan yang seumpama ini, golongan-golongan yang menempah tekad ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka, yang belum lagi aku melihat mereka pada zamannya tidak wujud. Pada zaman Nabinya tidak wujud,
tidak berlaku, tidak lagi muncul, akan munculnya pada satu ketika nanti, yakni pada akhir zaman. Maka hadis ini membuktikan betapa benarnya Nabi SAW di dalam menyampaikan satu berita yang benda itu akan berlaku ribuan tahun selepas daripada dia berkata, kerana dia adalah diajar oleh Allamul Ghuyub, yaitu Allah. Itu adalah satu tanda buktinya benar Nabi SAW dengan apa yang dia cerita pada benda dan daripada perkara yang belum lagi berlaku. Tapi hari ini kita yakin, hari ini kita sudah pun tengok, hari ini sudah pun wujud apa yang Nabi sabda itu depan kacamata kita. Barangkali mereka ini tergolong dari kalangan anak beranak kita, kita tidak sedari ataupun kita sedar, tetapi kita tak mau nak menegur, nak menasihati mereka. Dah. Maka perbuatan ini dan seumpama yang ditunjuk oleh Nabi ini, dia adalah dari kalangan penghuni neraka. Dan Nabi itu kata-katanya amat benar, kerana dia mendapat berita daripada Allah yang maha benar. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan, menzahirkan perkara-perkara yang akan berlaku pada ribuan tahun akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi dia adalah manusia biasa, semestinya dia tidak tahulah benda yang gaib. Tapi Nabi dapat tahu sekaliannya itu adalah dengan izin Allah, diberitahu oleh Allah, kerana ianya adalah pesuruh Allah untuk menyampaikan segala amanat ajaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Maka apa yang Nabi kata pertamanya adalah golongan penguasa. Satu golongan yang menempah tekad yang akan menjadi penghuni neraka dari golongan penguasa. Orang yang ada kuasa. Termasuklah siapa sahaja yang ada kuasa. Mereka ini Nabi menyifatkan pada zamannya, iaitu yang mempunyai cemeti-cemeti, alat-alat untuk memukul, alat-alat untuk menjatuhkan dan melakukan kezaliman kepada orang pada zamannya adalah cemeti. Nah, kalau kita tengok dalam sejarah, menjadi kebiasaan daripada bangsawan Quraisy. Daripada bangsawan Quraisy, dalam perjalanan dia, tangan dia tu, dia ada seperti alat cemeti. Tujuan untuk memukul orang. Salah ataupun benar itu cerita lain. Yang penting dia pukul dulu. Salah ataupun tidak salah itu cerita yang di belakang. Yang penting dia memukul dulu. Golongan yang pertama ini Nabi kata, orang yang satu kaum, satu orang yang mempunyai cemeti-cemeti bagaikan ekor lembu. Seperti bagaikan ekor lembu, maknanya bertali dan di ujungnya saja adanya benda yang tebal, benda yang kasar. Bawah dia tu macam tali dan di ujung sana, kalau kita tengok ekor lembu tu, bulu dia tu. Bulu dia bercabang-cabang sekali. Dua tiga tali itu untuk memukul. Di sini ulama-ulama hadis menafsirkan dengan bahwasanya alat-alat ini yang digunakan oleh orang Arab Quraisy itu adalah memukul orang, menyakitkan orang, dalam arti kata membuat kezaliman kepada orang. Kerana biasa budaya dia begitu. Dia berjalan, dia jumpa orang yang dhaif, sebagaimana yang dicerita. Sebagaimana yang dicerita di dalam riwayat, di dalam sejarah,
Dia jumpa orang dhaif seperti Bilal, seperti Abdullah ibnu Mas'ud, orang yang tidak ada kuasa untuk nak membela diri kerana mereka ini dari golongan hamba. Dia jumpa yang mereka ini, dia pukul. Dia jumpa dari kalangan hamba orang yang lemah, dia pukul. Sehinggalah pada satu ketika sewaktu Islam itu berkembang pada zaman Nabi pun begitu. Jumpa orang yang dhaif, orang yang bangsa hamba, antaranya pernah memukul. Siapa tu? Abu Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya nama Amru. Digelar dengan Abul Hakam kerana dia di antara orang yang cerdik pandai. Tapi oleh kerana segala ajaran Nabi, segala dakwah Nabi, dia menolak bulat-bulat. Dan bila dia tunjuk, bila dia minta mukjizat daripada Nabi, bukan dia nak minta, bukan dia nak tengok mukjizat Nabi itu bagi nak membenarkan Nabi SAW sebagai Rasul, tetapi dia nak benda lain. Apabila Nabi menurunkan berbuat suatu mukjizat dan tunjukkan suatu mukjizat, maka dia kata ini adalah sihir yang dibuat oleh Muhammad SAW. Maka Nabi menggelarkan dia dengan Abu Jahal, bapa jahil. Tadi bapa yang paling cerdik pandai. Dia gelarannya Abul Hakam, bapa yang cerdik pandai. Tapi oleh kerana segala mukjizat yang dia minta daripada Nabi, bukan dia nak beriman dengan mukjizat, tetapi dia nak menuduh Nabi melakukan sihir. Nabi telah mengsihir akan kamu dengan benda-benda yang dia minta tu. Itu adalah sihir Nabi, itu adalah sihir Muhammad, bukannya mukjizat. Lalu tu digelar Nabi SAW dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini setiap kali dia bertemu dengan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, maka dia akan pukul. Kerana si dhaif ini, bila dia jatuh sakit, dia tidak boleh nak pergi mengadu. Nak pergi mengadu ke siapa? Kerana dia orang dhaif, tidak ada keluarga, tidak ada kaum untuk nak membantu dia bila jatuh kezaliman, dizalimi oleh orang-orang Quraisy. Maka begitulah ulama kata, di antara golongan yang akan menjadi penghuni neraka ini dari kalangan orang yang ada kuasa, maka dia letakkan kuasanya itu, menurunkan kuasanya, melaksanakan kuasanya bukan pada tempatnya. Apa makna? Menindas orang-orang di bawahnya, menindas orang-orang yang di bawahnya, menindas orang-orang yang dianggap dhaif. Maka siapa yang ada kuasa ini, maka tentunya dari kalangan orang-orang penguasa ataupun orang yang ada kuasa. Orang yang ada kuasa melakukan suatu kezaliman kepada rakyat bawahannya, tempahlah tekadnya ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah golongan yang pertama. Jadi di situ soal nak rebut dan nak menjadi seorang yang berkuasa dalam kampung, dalam daerah, dalam negeri ini bukan suatu perkara yang dicela. Bahkan dituntut oleh syarak supaya menjadi orang yang berkuasa, orang yang ada kuasa. Tetapi apa yang Nabi ajar? Yang Nabi ajarnya yang ada kuasa, yang ada kuasa pemerintahan ini hendaklah melakukan keadilan kepada orang-orang yang di bawah, bukannya melakukan suatu kezaliman. Kerana kezaliman itu adalah sesuatu kegelapan hari kiamat, kata Nabi. Az-zulmu zulumatu yaumul qiyamah.
Bermula kezaliman itu maknanya sesiapa yang zalim, ada kuasa tetapi dia tidak melakukan suatu keadilan. Apa makna adil? Melakukan dan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu makna adil. Kalau bukan pada tempatnya, artinya yang ada cemeti tadi, dia memukul orang-orang yang dhaif, yang tidak ada kaum nak membantu dia. Maka dari kalangan penguasa ini, orang-orang yang diberi kuasa tetapi dia menjalankan tugasnya dengan tidak adil, bahkan melakukan kezaliman kepada orang-orang di bawahnya, maka dialah yang Nabi kata menjadi penghuni neraka. Sedangkan dalam hadis yang lain, pemimpin-pemimpin orang-orang yang ada kuasa ini boleh dibayangi dengan bayangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam hadis 7 golongan yang dibayangi oleh Allah itu. Siapa mereka ini? Pertama sekali Nabi meletak al-imamul adil. Imam yang adil, pemerintah yang adil, orang yang ada kuasa, yang diberi kuasa tapi melaksanakan keadilan di dalam pemerintahannya, tidak menzalimi, tidak melakukan kezaliman kepada orang-orang yang ada di bawah dia. Dan kalaulah dia tu adil, Nabi kata apa? Mereka ini akan dibayangi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat esok. Pada hari tidak ada bayangan malaikat bayangan yang disediakan oleh Allah. Nabi letak imamun adilun itu pada tempat yang tertinggi sekali, orang yang pertama yang Nabi sebut. Dah kalaulah orang yang ada kuasa ini melakukan suatu kezaliman, inilah yang sabda Nabi, golongan yang akan menjadi menjadi ahli dan penghuni neraka. Tidak wujud pada zamannya, tidak wujud pada zaman Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin tidak wujud perkara-perkara yang seumpama ini. Dan di antara sejarah, di celah-celah nak sampai ke kita ni, begitu banyak perkara ini sudah pun berlaku di zaman dahululah, selepas daripada Khulafaur Rasyidin datangnya kerajaan dinasti Umayyah, datangnya kerajaan dinasti Abbasiyah, datangnya beberapa kerajaan Ayyubiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik. Di samping mereka menjaga Islam, tetapi banyak orang-orang yang diberi kuasa oleh Allah kepada mereka, mereka menindas dan melakukan kezaliman. Awal-awal pembukaan Andalusia yang dibuka oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dengan yang memberi arahan kepada pemimpin dan kepala perangnya Tariq Ibn Ziyad dapat masuk ke dalam negara Andalusia dan dapat membina dan menubuh satu negara yang begitu hebat di Andalusia. Peringkat pertama. Peringkat pertama memang baik. Tapi bila mari pada anak cucu, mereka tinggalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menzalimi kepada rakyat-rakyat yang ada di bawah jagaannya. Hingga akhirnya Allah menarik balik nikmat. Allah menarik balik nikmat yang Allah beri sebagai satu nikmat yang besar kepada bangsa Arab, yang dapat membuka dan dapat mengislamkan satu negara, bahkan dua negara lah ni, iaitu Spanyol dan Portugal.
Spanyol dan Portugal itu adalah hasil dibuka negaranya itu oleh Abdul Rahman Ad-Dakhil dengan memberi dimainkan peranannya oleh Tariq Ibn Ziyad yang membuka negara itu. Tapi oleh kerana anak cucu dah duduk senang linang, rampas harta-harta orang semata-mata untuk kesenangan dan kemewahan diri sendiri, lalu Allah menarik balik segala nikmat yang Allah beri. Akhirnya mereka ini dihalau keluar. Dan bukan saja dihalau, bahkan dibunuh. Dibunuh ribuan umat Islam, dimuat di dalam kapal, lalu dihanyut di tengah laut, lalu dibakar kapal itu. Ribuan umat manusia yang mati. Allah tarik. Abbasiyah yang begitu hebat dalam sejarah, tetapi apabila mereka lalai daripada menjalankan amanah yang ditugaskan oleh Allah kepada pemimpin, bahkan mereka menzalim rakyat mereka, rapah tanah rakyat, jadikan istana, rapah tanah rakyat, nak buat peranginan dan sebagainya. Akhirnya Allah menurunkan bala dan menarik balik segala rezeki yang diberi oleh Allah itu dengan mendatangkan satu golongan tentera daripada Mongolia, iaitu pimpinan Genghis Khan dan juga cucunya Holako, datang masuk dan menyerang, meruntuhkan segala apa yang ada di bumi Baghdad. Pada waktu itu bukan main. Dikatakan zaman kegemilangan Islam adalah di tangan Abbasiyah. Segala ilmu dan segala macam ilmu hilang dari tangan umat Islam, berpindah kepada orang lain, orang barat. Kerana ilmu-ilmu yang dipusakai dan disimpan di dalam perpustakaan Baghdad yang besar itu diroboh oleh tentera Mongolia. Pimpinan Genghis Khan ini membawa semua kitab-kitab yang ada di dalam perpustakaan, lalu dibuai di dalam sungai Furat dan sungai Dajlah. Dua sungai itu dibuai kitab-kitab untuk dijadikan jambatan. Tak payah lalu, tak payah buat getak, tak payah buat jambatan, pakai lalu di atas kitab. Tentera dan alat-alat askar-askar lalu nak lakah antara dua sungai tadi, sungai Furat satu dan sungai Dajlah satu. Daripada kitab-kitab umat Islam, bapa Allah tarik balik nikmat di dunia lagi kepada pemimpin-pemimpin ini, orang-orang yang ada kuasa ini, kerana sering melakukan kezaliman kepada rakyat mereka. Antaranya merampas hak orang menjadi milik dia, tanah. Bahkan anak-anak dara pun dia kutip ambil, jadikan gundik di dalam istana dia. Nak satu nikmat ditolak, dua nikmat yang diberi mereka ingkari. Akhirnya ditolak, lalu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala akan segala apa yang diberi oleh Allah. Maka golongan yang pertama ini adalah orang yang ada kuasa, lalu menurunkan kuasanya, melaksana dan melakukan kuasa kepada orang bawahannya adalah dengan zalim, dengan cara zalim. Kalaulah pemimpin ataupun orang yang ada kuasa di tempat kita pun hebatlah di atas dunia, kerana kita tidak boleh nak menentang, kita tidak boleh nak membantah, kita tidak boleh nak menegur. Tapi di alam akhirat, Nabi kata mereka ini adalah dari kalangan penghuni neraka. Itu golongan yang pertama. Yang keduanya adalah dari golongan yang menjadi penghuni neraka itu adalah dari kalangan perempuan.
Siapa dia perempuan ini? Perempuan dalam hadisnya, wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun mailatun ru'usuhunna ka asnimatil bukhti al-mailah. Nah, maka jagalah kita dari kalangan ayah-ayah ini, jaga baik-baik tentang orang yang kedua, golongan yang kedua ni yang pesan, yang Nabi SAW berpesan, yaitu perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Berpakaian pada zahir tapi hakikatnya bertelanjang. Apa ini? Dilihat kepada syarahan ulama-ulama bahwasanya perempuan yang berpakaian, zahirnya kita nampak dia berpakaian, tetapi bertelanjang. Dalam arti kata, pakaiannya itu menzahirkan badan dia. Dia berpakaian tapi supaya telanjang. Apa maksud? Maksudnya pakaiannya itu dapat menzahirkan badannya. Supaya telanjang. Pakaiannya begitu ketat, begitu sikap, begitu nipis, termasuk di dalam pakaian yang menjolok, dapat menjolok mata-mata orang ajnabi, orang asing. Maka itulah ayah-ayah, abang-abang, bapa-bapa saudara tadi, hati-hati. Nah, kita kena jagalah pakaian mereka. Kerana kalaulah kita membiarkan anak-anak, artinya siapa-siapa kita sekali menjadi penghuninya, kerana mereka itu di bawah jagaan kita, kerana mereka itu di bawah tanggungjawab kita. Kalau kita membeli dan kita memberi pakaian tetapi yang hakikatnya telanjang, subhanallah, dah, kita sekali-kali, kita pun sekali-sekali dengan dia, dah. Sedangkan Allah suruh kita jaga, qu anfusakum, diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita. Tetapi keluarga kita sekadar kita yang menjaga diri kita, tetapi keluarga kita, anak pinak kita, terutamanya dalam hadis ini perempuan, jaga-jaga pakaian dia itu jangan sampai menzahirkan badannya sampai nampak macam telanjang, sehingga disangka macam telanjang. Kerana apa? Kerana nampak habis segala apa macam yang ada pada bentuk badan dia, tinggi rendah, nampak habis, jelas habis. Pakaian tu, ya, pakaian yang begitu adalah membawa kepada menjadi penghuni neraka, kata Nabi SAW. Dah, menjadi penghuni neraka, kata Nabi SAW. Ini pakaian ni. Apakah pakaian ini sudah zahir pada hari ini? Apakah pakaian dan perempuan yang seumpama ini, dan pula golongan yang ada kuasa yang selalu menzalimi orang bawahan itu sudah wujud? Dan orang puai yang berpakaian tapi nampak macam telanjang sudah wujud. Dah, kalau wujudnya itu tandanya benar Nabi SAW, bukan sekadar itu saja, bahkan kitalah yang akan dipertanggungjawab dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kedua? Nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Apalagi Nabi menyifatkan berlenggang-lenggok waktu berjalan. Nah, mumilatun mailatun, berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayuhkan bahu. Kerana tabiat orang puai ini adalah orang yang pemalu.
Itu tabiat asalnya. Nah, Al-Quran menyifatkan siapa tu? Anak Nabi Syuaib sewaktu datang menjemput Nabi Musa untuk ke rumah kerana ayah dia nak balas jasa baik, kerana dia menolong dua anak puai Nabi Syuaib ini. Apa yang Allah kata? Waja'at ihdahunna tamshi 'ala istihya. Salah seorang daripada dua beradik tadi datang menjemput Nabi Musa dengan keadaan berjalan tamshi 'ala istihya, dengan keadaan malu-malu. Dengan keadaan malu, kerana tabiatnya adalah insan ini adalah pemalu. Tabiat asalnya Tuhan cipta. Nah, tabiat asal perempuan ini pemalu. Dah kalaulah dia itu sanggup berpakaian tapi nampak pada hakikatnya pakai, tapi pada zahirnya dia memakai pakaian tapi hakikatnya dia telanjang, maknanya dia sudah hilang rasa malunya. Dah, perempuan ini anak kita tu, anak puai kita tu, yang keluar ke bandar, sehingga sekarang ini hak mengayuh bersikap apa lagi dahsyat. Petai-petai bergayuh, bukan salah. Keluar ke bandar bukannya salah. Keluar pergi ke universiti belajar bukannya salah, bahkan dituntut. Tetapi ini juga dituntut oleh syarak. Maka siapa dipertanggungjawabkan? Anfusakum wa ahlikum. Jagalah kita sekalian, anak dan isteri, anak puan, isteri, daripada azab api neraka ini. Barangkali pakaian mereka kasiyatun ariyat, lagi pula mumilat mailat. Apa dia? Perjalanan mereka bukan lagi ala istihya, dengan keadaan malu, bahkan dengan keadaan berlenggang-lenggok dan mengayuhkan bahu. Dah, ketawa yang begitu tinggi suaranya, bercakap dengan begitu tinggi suaranya, sudah hilang apa yang Nabi sebut tentang sifat pemalu yang ada pada perempuan. Kita tengok pada zaman ini betapa benarnya Nabi SAW. Itu adalah suatu mukjizat Nabi, dapat menggambarkan betul-betul apa yang berlaku akan datang ribuan tahun. Hari 1400 tahun lebih telah menggariskan akan hilang malunya dan pakaiannya seperti telanjang, perjalanannya pula berlenggang-lenggok. Tambahnya lagi, kepala mereka ini dia bersanggur di atas kepala mereka bagaikan bonggol, bagaikan goh unta. Kita tengok bonggol unta akhir sekali, yang tinggi itu pakaian di atas kepala dia. Maka kata Nabi SAW, kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga. Pemimpin, orang yang ada kuasa tapi melakukan kezaliman, dan perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang ini, Nabi kata tidak akan masuk syurga. Dan kalaulah ianya berpakaian begitu dengan dengan pengetahuan kita, tapi kita tidak menasihati mereka, kita tak jaga, kita tak nasihat mereka, Allah akan tarik siapa kita sekali yang mengizinkan si ayah, si abang, si bapa saudara ni. Allah akan tarik sekali-sekali dengan mereka ini. Tak boleh nak masuk syurga, dan lagi tidak akan mencium bau-bau syurga. Padahal bau syurga ini sudah tercium daripada perjalanan yang sangat jauh. Disebut dalam hadis yang lain, perjalanan itu 500 tahun. Perjalanan 500 tahun tu boleh cium dah bau syurga. Tetapi tidak boleh mencium sekali-kali dari golongan ini
iaitu golongan yang ada kuasa tetapi selalu menzalimi. Dan keduanya perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang, berlenggang-lenggok waktu berjalan, mengayuhkan bahu, kepala mereka sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol goh unta. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Itulah silsilah daripadanya, supaya kita menjaga diri kita tidak melakukan kezaliman kepada orang, dan pula berwaspada dan menjaga dan mengawal anak isteri kita daripada menjadi seorang yang berpakaian tetapi hakikatnya bertelanjang. Kasiyatun ariyat. Janganlah kita menjadi anak isteri kita dari kalangan kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilatun. Nah, apa yang jadi? Apa yang diperlukan? Allah mengajar supaya kita menutup aurat mereka. Jangan kita mendedahkan aurat mereka sebagaimana terdedahnya aurat orang-orang jahiliyah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Itu pesanan Allah kepada Nabi, supaya mengajar isteri-isteri jangan mendedahkan aurat sebagaimana pendedahan aurat zaman jahiliyah. Dan dipanjangkan ajaran Allah itu bukan sahaja kepada Nabi, langsung kepada kita juga. Kita kena jaga mereka, menutup aurat mereka, dan kita tidak mendedah aurat mereka sebagaimana pendedahan orang-orang perempuan-perempuan yang hidup di zaman jahiliyah. Tetapi apa yang kita lihat sudah pun kembali kepada zaman jahiliyah. Kita panggil zaman jahiliyah moden. Zaman jahiliyah moden sekarang. Surau sana sini, masjid sana sini penuh dengan ceramah, penuh dengan nasihat, penuh dengan kenyataan daripada nas Quran, ajaran nas Al-Quran, ajaran hadis disampaikan. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya. Masih lagi adanya pendedahan aurat, masih lagi adanya golongan yang ada kuasa selalu menzalimi orang bawahan, masih lagi ada perempuan yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang. Mudah-mudahan kita sebagai ayah, kita sebagai abang, kita sebagai bapa-bapa saudara bertanggungjawab dengan kita menjaga diri kita dan orang-orang di bawah kita itu daripada azab api neraka. Mudah-mudahan sedikit tazkirah dapat memberi pengajaran kepada diri saya dan kepada para hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka ya rabbi wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa'fu 'anna wa ala ta'atika a'inna. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa a'malan salihah wa rizqan halalan tayyiba wa dhurriyatan salihah wa tijaratan lan tabur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila an-nur. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.